Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dan ini Awani 7.45. Berikut tajuk utama untuk malam ini. Pimpinan tertinggi UMNO bincang tarikh PRU tempoh terdekat. UNESCO warta Masjid Kampung Laut Warisan Dunia PM sambut baik. Agong kongsi memori bersama Ratu Elizabeth. Kita mulakan Awani 7.45 malam ini dengan perkembangan di United Kingdom susulan pemergian Ratu Elizabeth II. Raja Charles III dijangka menyampaikan perutusan khas pada jam 6 petang Jumaat waktu tempatan bersamaan dengan 1 pagi waktu Malaysia. Ucapan itu dijangka dibuat selepas Charles pulang ke London untuk bertemu dengan Perdana Menteri baharu Liz Truss. Charles juga dijangka bertemu dengan Duke of Norfolk Earl Marshall yang bertanggungjawab menangani upacara penghormatan terakhir buat Elizabeth. Beliau akan menentukan tempoh masa istana berkabung yang dijangka mengambil masa sebulan. Sementara itu, Parlimen juga dijangka bersidang mulai 12.30 hari waktu tempatan bagi memberi penghormatan kepada Elizabeth. Pada masa yang sama, Perdana Menteri dan barisan Menteri Kanan juga dijangka menghadiri majlis penghormatan di St. Paul's, London. Baik, segala perkembangan terbaru pemergian Ratu Elizabeth II ini kami akan bawakan pada jam 8 malam. Tapi sebelum itu, kita ke laporan seterusnya. Presiden, Timbalan Presiden dan 3 Naib Presiden UMNO masih belum mengadakan perbincangan mengenai tarikh pilihan raya umum ke-15 atau PRU 15. Mengulas lanjut, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mat Zahid Khalid berkata, perbincangan mungkin akan diadakan dalam masa terdekat. Dia parti ni semua keputusan parti ni melalui proses struktur dalam parti lah. Jadi parti ada majlis tertinggi. Sebelum majlis tinggi itu ada biro politik. So biro politik dan juga majlis tinggi akan membuat sebarang keputusan yang berkaitan. Apa juga yang berkaitan tu keputusan dibuat oleh majlis tertinggi. Bila akan mesyuarat dalam masa terdekat? Dalam masa terdekat. Bila tu? Okey. Nantilah. Masa terdekat. Rahsia dia. Beliau turut dimaklumkan perbincangan mengenai kerjasama parti itu dengan PAS juga akan diadakan dalam masa terdekat. Namun tarikhnya belum lagi diputuskan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan ke tapak ladang ayam Velcra di Kampung Kubang Palas, Padang Terap pada Jumaat. Pada Khamis, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan cadangan agar perbincangan antara UMNO dan PAS mengenai 27 kerusi kritikal menjelang pilihan raya umum ke-15 akan datang perlu diberi perhatian. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO menjelaskan cadangan terbabit perlu dikaji secara rasmi oleh UMNO. Sebarang keputusan hanya akan dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sekiranya mereka bersetuju. Baik, baru-baru ini nama Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Razali Ibrahim dikaitkan dengan kerusi Parlimen Paguh yang disandang Tan Sri Muhyiddin Yassin sejak 1978. Razali sebelum ini merupakan Ahli Parlimen Muar selama 3 penggal sebelum tewas pada pilihan raya umum ke-14 atau PRU 14. Dan sekiranya desas-desus itu benar, maka Parlimen Paguh bakal menyaksikan pertembungan 2 figura politik berpengaruh di Johor pada PRU 15. Perkara itu diajukan kepada Muhyiddin sendiri selepas menghadiri program ziarah prihatin komuniti Cina di Pekan Lenga Paguh pada Jumaat. Dan ini jawapan Presiden Bersatu itu. Tak apalah, siapa nak masuk. Negara demokrasi. Saya tak nak memperkecilkan atau mengherdik dia sebagai orang nak tengok lawan kan, tak ada. Okey. Dia ada kebijaksanaan, dia nak menimbang, parti dia akan buat keputusan. Apapun saya ada di sini, kalau parti kata bertanding lagi, saya bertanding lagi. Kalau awak masuk pun saya lawan awak. Tak kisah, tak ada masalah. Terima kasih. Oh, tak apa, insya-Allah. Baik, seterusnya, kerajaan bersetuju meneruskan projek pembinaan jambatan kedua Sungai Golok Rantau Panjang dan jambatan Pengkalan Kubur Takbaib. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menyatakan projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 LPT3 dari Gemuruh Terengganu hingga ke Pengkalan Kubur di Tumpat sejauh 147 km juga diteruskan.
Yang pertama adalah untuk membangunkan kawasan-kawasan bandar bersempadan dengan Thailand. Seperti di Rantau Panjang yang bersempadan dengan Sungai Golok, membangunkan bandar Bekalan Kubu yang bersempadan dengan Takbai ataupun Tabah. Orang Kelantan panggil Tabah Tabah. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meneruskan rancangan pembinaan jambatan Sungai Golok. Dan yang kedua, meneruskan pembinaan jambatan Takbai Bekalan Kubu. Selain itu, kerajaan juga akan melebarkan Jalan Lebuh Raya Kuantan Segamat Fasa 2 dari Runcang ke Simpang Keratung sepanjang 51 km. Ini termasuk projek tebatan banjir Fasa 2 di Rantau Panjang. Dalam masa sama, beliau memaklumkan projek jambatan Palekbang Kampung Cina menghubungkan Kota Baru dan Tumpat dijangka bermula hujung tahun ini. Pembinaan jambatan itu mampu mempertingkatkan tarikan kampung laut selain mengatasi isu kesesakan jambatan Sultan Yahya Petra, terutamanya pada musim perayaan. Kadar pengangguran di Malaysia menurun kepada 3.8% pada 2022 berbanding 4.6% masa 2021 dan melalui tinjauan ekonomi MIDF Research, unjuran kadar pengangguran itu masih lebih tinggi daripada paras sebelum pandemik iaitu 3.4%. Pasaran buruh di Malaysia dijangka mengukuh lagi pada separuh kedua 2022 disokong oleh momentum pemulihan dalam ekonomi domestik serta pengembangan yang stabil dalam sektor luaran. MIDF Research menganggarkan pertumbuhan pekerjaan berada pada 2.5% tahun ini daripada 2% yang dicatatkan tahun lepas. Dari Januari hingga Julai 2022, purata kadar pengangguran adalah 4%, manakala pertumbuhan pekerjaan berada pada 3.5% dari tahun ke tahun. Pemulihan pasaran buruh Malaysia berterusan apabila kadar pengangguran menurun ke paras terendah pandemik baharu iaitu 3.7% menjelang Julai 2022. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR pada 25 mata asas sudah dijangka berikutan prestasi ekonomi yang bertambah baik. Menurut pakar ekonomi MIDF Research Muhammad Zafri Zulkifli, kenaikan ini didorong aktiviti ekonomi domestik yang semakin berkembang. Malah kadar inflasi teras juga telah meningkat ke paras yang tinggi sekaligus menunjukkan permintaan domestik semakin mengukuh. Kadar kenaikan 25 mata ini sudah dijangka iaitu daripada 2.25 ke 2.5%. Kenaikan ini didorong oleh prestasi domestik ekonomi yang bertambah baik. Khususnya kita dapat tengok dari segi kadar pengangguran telah turun ke 3.8% pada bulan Jun daripada berbanding tahun lepas 4.5% pada tahun 2021. Aktiviti perniagaan runcit, aktiviti industri, pengeluaran output, IPI dan ekspor terus berkembang pada kadar yang kuat 20 ke 30% pada tahun ini. Oleh itu, Bank Negara telah sudah dijangkalah apa yang Bank Negara akan buat itu menaikkan kadar OPR ke 2.5%. Baik, seterusnya, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah menguatkuasakan siling gaji baharu bagi caruman daripada RM4,000 kepada RM5,000 sebulan bermula 1 September lalu. Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, langkah tersebut bertujuan meningkatkan liputan keselamatan sosial Perkeso menerusi peningkatan kadar bayaran faedah sedia ada sehingga 25.3%. Ketika ini, mana-mana pekerja yang bergaji RM4,000 sebulan dan ke atas membayar caruman sebanyak RM88.80 untuk skim bencana pekerjaan dan skim keilatan di bawah Akta 4. Bagi Akta 800 pula, mana-mana pekerja yang memperoleh gaji RM4,000 sebulan dan ke atas membayar caruman sebanyak RM15.80 untuk sistem insurans pekerjaan.
peningkatan had siling gaji bagi maksud caruman RM4,000 ke RM5,000, Akta 4 dan Akta 800. Jadi seperti yang kita sedia maklum bahawa Yang Berhormat Menteri telah membentangkan pinaan akta rang undang-undang peningkatan siling gaji daripada RM4,000 ke RM5,000, yang mana telah diluluskan di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi ingin saya jelaskan sebenarnya hasrat pindaan akta ini adalah untuk melihat kepada peningkatan caruman berdasarkan siling gaji yang baru, iaitu RM5,000. Antara faedah yang diperolehi oleh pencarum melalui Akta 4 adalah faedah hilang upaya sementara FHUS, faedah hilang upaya kekal FHUK, faedah orang tanggungan FOT, pencen penakat, pencen ilat. Manakala untuk Akta 800 pula, faedah yang diperolehi adalah allowance mencari pekerjaan EMP, allowance bekerja semula awal EBSA, allowance pendapatan berkurangan EPB. Dengan kenaikan ini juga perkesok akan menyelaraskan kadar pencen minimum dan juga pencen bulanan kepada penerima sedia ada selaras dengan kadar peningkatan kos sara hidup. Baik, seterusnya Datuk Seri Najib Tun Razak pada Jumaat menarik balik saman terhadap kerajaan berhubung dakwaan salah guna kuasa melibatkan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri itu masih mengekalkan saman terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas selaku defendant pertama. Dan Peguam mewakili Najib, Datuk Firuz Husin Ahmad Jamaluddin memaklumkan mahkamah bahawa anak guamnya itu menghentikan saman terhadap kerajaan selaku defendant kedua. Pada 22 Oktober 2021, Najib memfailkan saman itu atas dakwaan pertuduhan terhadapnya adalah sebahagian daripada perbuatan yang telah dirancang oleh Thomas termasuk Kerajaan Pakatan Harapan. Pihaknya mendakwa Thomas telah melakukan misfeasance dalam jawatan awam serta menuntut kerugian berjumlah lebih 1.9 juta ringgit. Ini termasuk bayaran rundingan untuk pasukan audit melakukan semakan dokumentasi bagi penyediaan fakta bagi menangani pendakwaannya. Mesyuarat Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 atau MKMA 63 menyokong langkah mendapatkan semula 35% daripada 222 kerusi Parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Menurut catatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Facebook, itu antara isu yang dibangkitkan pada mesyuarat MKMA 63 yang dipengerusikannya pada Khamis. Dan mesyuarat itu turut dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonopeng, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur, Menteri-Menteri Kabinet serta pemimpin Sabah dan Sarawak. Pada Khamis, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili yang turut hadir pada mesyuarat berkenaan dilaporkan berkata langkah itu membolehkan Sabah dan Sarawak memiliki 78 daripada 222 kerusi. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya Naila Huda. Kita saksikan tajuk utama malam ini. UNESCO warta Masjid Kampung Laut Warisan Dunia, PM sambut baik. 797 kes penderaan pembantu rumah warga Indonesia. Dan Agong kongsi memori bersama Ratu Elizabeth. Kerajaan Persekutuan menyokong penuh langkah bagi mewartakan Masjid Kampung Laut yang berusia lebih 400 tahun sebagai monumen kebangsaan di bawah Jabatan Warisan Negara dan sebuah tapak warisan dunia UNESCO. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Masjid Kampung Laut bakal menjadi warisan sejarah yang bernilai tinggi. Keunikan Masjid Kampung Laut ini terletak pada keseluruhan binaan, dibuat daripada kayu cengal dan tanpa menggunakan sebarang paku. Selain kehalusan ukirannya yang menjadi tarikan utama pelancong. Usaha untuk mendapatkan pengiktirafan Masjid Lama Kampung Laut sebagai monumen warisan kebangsaan dan tapak warisan dunia oleh UNESCO pastinya akan dapat memelihara dan melonjakkan taraf profil kawasan warisan sejarah dan budaya negeri Kelantan
adalah amat dialu-alukan. Beliau turut merakamkan tahniah kepada Majlis Ekonomi Pantai Timur kerana berjaya memindahkan Masjid Lama Kampung Laut yang merupakan antara masjid kayu tertua di Asia Tenggara ke lokasi asal di Kampung Laut. Katanya sejarah Masjid Kampung Laut banyak berkait rapat dengan penyebaran dakwah di rantau ini pada abad ke-18 selain menjadi simbol kegemilangan syiar Islam di negeri serambi Mekah ini. Kerajaan Persekutuan telah membelanjakan sebanyak 40 juta ringgit untuk projek pembangunan semula Kampung Laut yang terdiri daripada laman warisan serunding, laman warisan seni dan pemindahan Masjid Lama Kampung Laut. Laman warisan Kampung Laut kini telah menjadi satu destinasi wajib singgah oleh pengunjung-pengunjung di Kelantan, khususnya di Kota Baru. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkongsi memori baginda bersama Ratu Elizabeth II. Titah baginda kali terakhir bertemu Ratu Elizabeth adalah pada tahun 2019. I share all my memories with her during my polo days in England way back as early as in the 70s or 80s. Yeah. When you were studying there? Studying there. So, we had a brief chat those days, including the new king, King Charles. He played in my team in 1976, Royal Pahang, at the Guards, Polo Club. And, we've been playing polo every now and then, those days, way back 20 years ago. But as you mentioned, that the last time we met Her Majesty the Queen was in 2019. She hosted us for lunch. We had a good, nice lunch. I remember her wittiness. She remembers coming to Malaysia and all that. Very fond of Malaysia. And very personal and, it's a pleasant lady, pleasant queen. And we shall miss her. How do you think the world will remember Queen Elizabeth? Oh, I don't think people will forget her. She's a great king and a great mother to England and the United Kingdom. It's very sad. It's very sad and very shocking for all of us. And we sympathize His Majesty, King Charles and the royal family. And we hope, as well as the people of UK, and we hope under the new reign, England and the Kingdom will prosper in due course in the future. Big shoes to fill for King Charles. Big shoe, and then under the present circumstances, with the uncertainty on the economy and the Ukraine war. So he's got a lot on his plate. With the new Prime Minister, Liz Truss. At least you got to shake hands with the Queen just 2 days before. Indeed. So that's all I have to say. Thank you very much. So much. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menzahirkan ucapan takziah dan rasa duka cita kepada seluruh kerabat diraja baginda, kerajaan dan rakyat United Kingdom atas kemangkatan Ratu Elizabeth II. Melalui laman Twitter mewakili seluruh keluarga Malaysia, Perdana Menteri berkata baginda yang juga pemerintah paling lama dalam sejarah dunia terkenal dengan sifat yang dedikasi dalam menjaga kebajikan rakyatnya. Beliau berharap keluarga diraja baginda dan rakyat terus tabah menghadapi dugaan. Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia Charles Hay menzahirkan rasa terharu beliau bagi pihak kerajaan Britain atas mesej simpati yang disampaikan oleh rakyat Malaysia. Dalam temu bual eksklusif bersama Astra Wani, beliau berkata pejabat Pesuruhjaya Tinggi menerima ribuan mesej dari pelbagai pihak termasuk kerabat diraja, diaspora perniagaan, masyarakat Commonwealth dan masyarakat dari pelbagai lapisan. Pesuruhjaya Tinggi itu berkata apa yang lebih mengharukan ialah mesej itu bukan sekadar simpati yang ringkas, tetapi lebih kepada pandangan mereka terhadap Ratu Elizabeth II. I've had messages from the Chambers of Commerce. I've had messages from business people, from friends, from the Commonwealth Society,
organizations, individuals. And what's been really touching is that so many of them, it hasn't just been a simple condolences on the passing of Her Majesty, it's been a personal reflection from people about Her Majesty, and that's because she has touched so many Malaysians' lives as well. I mean, she came here 3 times in the 70s, 80s and 90s, most recently in 1998. And so many people remember that experience and want to share that with me. And people have been sending me photographs and memories. It's been really, really touching. Dalam pada itu, Hay berkata Malaysia dan Ratu Elizabeth II bukanlah asing kerana baginda telah mengunjungi negara ini sebanyak 3 kali dan kali terakhir ialah pada 1998. Before I came here as High Commissioner, I went to Buckingham Palace and I met her, which is the usual thing that heads of mission do. And it was very interesting to me that she spoke with great knowledge and great understanding of Malaysia, and that comes from that historical perspective that she has. She also had a profound love of the Commonwealth, and Malaysia, of course, being an incredibly important member of the Commonwealth. Kawasan perkarangan Istana Buckingham London terus menjadi tumpuan ribuan orang ramai yang hadir memberi penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II. Hari ini, kawalan pihak polis dan protokol di luar istana semakin ketat susulan lebih ramai rakyat dan pelancong yang hadir termasuk pihak media dari serata dunia. Dan untuk kita mendapatkan suasana dan perkembangan dari perkarangan istana yang menjadi sinonim dengan lokasi diraja, kita ikuti laporan eksklusif oleh wartawan siaran dari United Kingdom, Haliza Hashim. Sejak Ratu Elizabeth II diumumkan gering dan berada di bawah pemantauan kesihatan tengah sehari semalam, warga Britain dan pelancong telah mula datang berkumpul di luar Istana Buckingham. Walaupun Ratu Elizabeth sebenarnya berada di Istana Balmoral, Scotland, kira-kira 840 km dari sini. Istana Buckingham sememangnya sinonim sebagai lokasi diraja. Lewat petang setelah mendengar berita mengenai kemangkatan Ratu Elizabeth, ratusan lagi tiba di sini walaupun di dalam hujan. Dan tidak heranlah jika hari ini crowd control atau kawalan pihak polis dan protokol di luar istana semakin ketat kerana lebih ramai orang yang datang untuk meletakkan bunga dan memberi perhormatan terakhir. Pengamal media dari seluruh dunia juga telah tiba untuk membuat laporan. Rata-rata rakyat UK sememangnya amat menghormati Ratu Elizabeth kerana baginda adalah monarki Britain yang paling lama bertahta dalam sejarah negara ini. Baginda adalah seorang figura diraja yang mempunyai maruah, kedudukan dan populariti yang tiada tandingannya. Sememangnya penduduk UK tidak menyangka mereka akan mempunyai Perdana Menteri dan Raja yang baru dalam minggu yang sama. Awal minggu ini ramai yang terharu melihat foto pertemuan di mana Ratu Elizabeth bersalaman dengan Perdana Menteri baru Britain Liz Truss. Baginda dilihat lemah serta bertongkat namun masih tersenyum ketika bergambar. Itu adalah antara ciri-ciri Ratu Elizabeth yang dihormati dan disanjungi, iaitu dedikasi menunaikan tanggungjawab awamnya walaupun semakin terbatas akibat usaha dan masalah kesihatan. Dan semasa tempoh berkabung, operasi perniagaan disingkatkan. Aktiviti hiburan dan sukan sama ada dibatal atau ditangguhkan. Difahamkan Hari Istiadat Pengkebumian Negara akan menjadi cuti rasmi di seluruh UK. Dalam masa terdekat, negara ini juga bakal menyaksikan pengganti takhta UK. Putera Charles selaku Raja Charles III memberikan ucapan rasmi pertama mengangkat sumpah setia menjelajah UK untuk bertemu pemimpin kerajaan di ibu kota setiap negeri, Edinburgh, Scotland, Belfast, Northern Ireland dan Cardiff, Wales sebelum kembali ke London. Dan dalam masa beberapa bulan akan datang atau mungkin setahun selepas pengkebumian, upacara pertabalan rasmi Raja Charles akan berlangsung. Banyak lagi perubahan yang akan berlaku walaupun bukan serta-merta, seperti mata wang British yang baru akan dicetak dengan gambar Raja Charles dan lagu kebangsaan akan ditukar kepada God Save the King. Laporan selepas ini dalam Sinar Awani, 797 kes penderaan pembantu rumah warga Indonesia.
Sebanyak 797 kes penderaan membabitkan pembantu rumah warga Indonesia dilaporkan kepada Kedutaan Indonesia di Malaysia sejak 2020 hingga Jun 2022. Dan daripada jumlah itu, 22 kes disiasat mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 atau ATIPSOM 2007. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Hermono, berkata selain mengalami penderaan fizikal, mereka turut dilayan seperti hamba moden kerana terpaksa bekerja bertahun-tahun tanpa gaji dan rehat yang secukupnya. Malaysia, jumlah pekerja migran Indonesia di seluruh dunia terbesar di Malaysia. Ya, jumlah pekerja migran yang undocumented terbesar pun di Malaysia. Ini tentu wajar apabila kes-kes macam jenayah itu lebih banyak di sini karena memang jumlahnya lebih banyak. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah enforcement. Ya. Saya kira yang kita rasakan selama ini, enforcement ini perlu lebih cepat ya, dan juga perlu lebih tegas, lebih firm, sehingga ada deterrence lah ya, ada deterrence to other employers ya. Nah ini yang persoalan selama ini adalah case-nya terlalu lama sehingga publik pun lupa lagi sudah. One case could take 2 years to settle. Belum lagi kalau dia naik banding, appeal case. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif dengan Esra Awani pada Khamis. Hermono turut menjangkakan jumlah sebenar mereka yang menjadi mangsa penderaan jauh lebih besar daripada apa yang didedahkan. Ini kerana katanya ramai lagi mangsa yang mungkin tidak membuat laporan kepada pihak penguatkuasa, termasuk ada di antara yang bimbang ditahan kerana tidak mempunyai permit kerja atau tamat tempoh. Ibarat manusia tidak bertamadun. Memang sukar untuk memahami kenapa manusia tergamak berkelakuan kejam dan hilang nilai kemanusiaan. Seorang pembantu rumah warga Indonesia, Wesi Wendy, mendedahkan kepada Astro Awani, dia bukan sahaja tidak dibayar gaji, malah menjadi tempat majikan melepaskan kemarahan dengan memukul dan melempang sesuka hati. Lebih malang lagi, sejak bekerja dengan pegawai perubatan bergelar Datuk pada 2018, dia hanya diberi makanan hampir basi yang disimpan 3 ke 4 hari di dalam peti sejuk. Makanan dari peti ais beku, Bu. Sampai yang 3 hari, 4 hari di dalam peti sejuk baru dibagikan. Iya, begitu, Bu. Selalu aku dipukulin. Kalau kena marah aku okey, tak apa. Tapi selalu dipukulin. Itu yang buat tersiksa gitu, Bu. Iya, menggunakan kayu pun ada, menggunakan walkie-talkie pun ada, Bu. Walkie-talkie untuk panggilan. Aku pernah dipukul macam ini. Malah ini pun dalam kening ini, Bu, kena jahitan. Dia pukul, tak tahu aku lupa pukul sampai apa, ada jahitan di sini. Terus dia yang jahit, dia tak pernah bawa aku ke hospital, Bu, atau beri obat. Kayak kalau aku sakit, aku tak pernah dia bagi obat. Tapi dia pun dokter, Bu, tapi tak tahu. Aku tak bawa ke hospital atau dibagi obat sama dia selama aku sakit sama dia, Bu. Sementara itu, seorang lagi pembantu rumah, Naomi Mora Emu, pula umpama terlepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Naomi yang melarikan diri kerana tidak tahan kekejaman bekas majikannya, tidak menyangka dia terpaksa mengharungi penyiksaan yang sama dengan majikan barunya. Menurutnya, dia bukan sahaja tidak dibayar gaji sejak mula bekerja 10 tahun lalu, malah dipukul sehinggakan telinga kirinya hilang deria pendengaran. Uru kopo na solna na adipa. Uru maso adipa. Apa? Ana angga adipa yang ngomunca. Apre angga kalwel angga ade. Wel angga. Kunjung wel.
Angka kali enggak ada. Wali kide ulap ke ha. Lo wali kide. Ha? Angka wali enggak, angka kunjung wali enggak. Naomi yang berasal dari sebuah kawasan pedalaman di Sumatera Barat, Indonesia memberitahu disebabkan sudah sekian lama bersama keluarga majikan selain tidak dibenarkan berkomunikasi dengan jiran, kini dia hanya boleh berbahasa Tamil. Baik, seterusnya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam telah menjalankan 3 siasatan kes kematian dalam tahanan sepanjang tahun 2022. Ahli Suruhanjaya Suhakam Dr. Chu Chiming berkata pihaknya telah mencadangkan beberapa penambahbaikan selepas meneliti isu tersebut. Menurut Chiming, sebanyak 12 kes disiasat pada 2020 dan 13 kes pula disiasat pada tahun lepas. Our investigation, we found that most of the deaths are related to health issue. So Hakam has recommended for improvement of healthcare at places of detention, and this included extra allocation of human resources, upgrading of facilities in clinics, increased number of medical personnel, improved SOP of healthcare, mainly increase of budget. And we encourage people to invite Suhakam to be holding brief in coroner's hearing. We also acknowledge factors leading to death in custody, including like overcrowding, lack of monitoring. Lack of monitoring include extra surveillance by the staff and CCTV in terms of high-risk detainees. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas webinar Hari Suhakam 2022, kepentingan mengutamakan hak asasi ekonomi, sosial dan budaya dalam menyokong pemulihan negara dan masyarakat di Malaysia pada Jumaat. Selepas ini dalam Sinar Awani, sindiket penyeludupan diesel, 3 lelaki tempatan dan seorang warga asing ditahan. Polis menahan 3 lelaki warga tempatan dan seorang lelaki warga asing yang dipercayai terlibat dalam sindiket penyeludupan diesel di Pandamaran Klang pada Selasa lalu. Ketua Komunikasi Korporat PDRM Bukit Aman, Assistant Commissioner Skandar Guru Anandan berkata tangkapan itu dibuat menerusi kontraban dan antara yang dirampas termasuk 70,000 liter minyak diesel, lori tangki yang diubah suai dan sebuah lagi kenderaan. Kesemua nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM7,590,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Telekom Malaysia Berhad TM menampilkan sebuah kisah wirawati negara yang tidak didendang, seorang tokoh kemerdekaan, Tan Sri Zainun Sulaiman atau turut dikenali sebagai Ibu Zain sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 dan diceritakan sendiri oleh anaknya Fazilah Amin atau Tok Lah. Filem pendek tersebut disampaikan menerusi wayang kulit interaktif 360 darjah. Ia juga sebahagian daripada Mengukir Malaysia, iaitu inisiatif daripada TM untuk memelihara dan meraihkan budaya serta warisan Malaysia melalui teknologi inovatif. Untuk maklumat lanjut, layari www.tm.com.my Mengukir Malaysia. Satu perkataan yang muncul apabila bercakap tentang wira saya ialah semangat. Hanya dengan semangat kita boleh maju ke hadapan. Itulah wira dan ibu saya, Ibu Zain. Sementara itu, penyedia perkhidmatan mudah alih U-Mobile tidak terkecuali menampilkan filem pendeknya bertajuk Jasa dalam memperingati semangat pahlawan-pahlawan tanah air yang berkorban dan berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Filem itu mengisahkan pemuda bernama Adam yang dihantar oleh ibunya untuk mengirimkan bungkusan kepada pak ngahnya, saudara jauh yang dia sendiri tidak kenali. Peluang pertemuan bersama pak ngah dan rakan-rakannya itu, Johnny serta Selvem, telah membawa Adam menelusuri kisah masa lalu mereka yang cukup luar biasa. Dia juga mula menyedari bahawa tanpa generasi terdahulu, mustahil untuk generasi hari ini hidup selesa dan aman.
Baik, laporan itu mengakhiri Sinar Awani malam ini bersama saya, Nala Hudang. Salam hormat.